Rabbi tamim bi khair, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Wasaddiq lisani wahdi qalbi bi akhi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita sambung lagi perkongsian kita berkenaan dengan rukun iman. Jadi sebelum ninya kita telah mengetahui rukun iman ini ada 6, iaitu percaya kepada Allah Ta'ala, percaya kepada malaikatnya. Malam ini insyaAllah kita akan masuk kepada rukun iman yang ketiga iaitu beriman dengan segala kitabnya. Ini percaya kepada segala kitabnya. Apa maksud beriman dengan segala kitabnya? Iaitu kita mengakui hati kita mengakui dan menerima bahawasanya ada sungguh kitab Allah Ta'ala dan ianya diturunkan ke atas segala rasulnya. Itu maksud ataupun makna beriman kepada kitab Allah. Yakni kita mengaku, kita menerima di hati kita bahawasanya ada sungguh Allah Ta'ala, bagi Allah Ta'ala tu kitab dan ianya kitab itu diturunkan kepada segala rasulnya. Maka kitabnya ada 4 dan suhufnya. Kitab dan suhuf. Lebih detail rujuklah kepada kitab tauhid. Itu rukun iman yang wajib kita percayai. Yang ketiga, kita mengaku, kita menerima di hati kita ada bagi Allah Ta'ala tu beberapa kitab dan ianya diturunkan ke atas segala rasulnya. Rasul-rasul tertentulah yang telah dipilih. Itu dia. Dan yang keempatnya rukun iman itu dah daripada 6, beriman dengan segala rasulnya. Ini Rasulullah Ta'ala. Artinya maksud kata beriman dengan segala rasulnya bahawasanya kita mempercayai, kita beriman bahawasanya segala nabi-nabi yang diutuskan oleh Rasulullah SAW tu adalah pesuruh Allah. Segala nabi lagi rasul, maksudnya kita ini diutuskan oleh Allah Ta'ala. Kita mengaku dalam hati kita, kita menerima di hati kita bahawasanya Allah Ta'ala mengutuskan segala rasul-rasulnya sebagai pesuruh. Allah Ta'ala telah melantik rasul-rasulnya sebagai pesuruhnya. Itu dia, kita kena terima situ, mengaku dalam hati kita, barulah dikatakan kita ini beriman. Kalau sekadar kita hanya ucapkan di mulut tanpa kita mengakui dalam hati, ataupun kita tidak menerima dengan hati kita, maka dia tidak panggil beriman lagi. Itu baru hanya boleh sebut di mulut saja. Dikata untuk menyatakan bahawasanya kita ni beriman, kata membuktikan, ataupun dalam bahasa lainnya yang lebih tepat,
bagi menyatakan bahawasanya kita ni beriman dengan segala rasul, hendaklah kita menerima di hati kita, kita mengakui di hati kita bahawasanya Allah Ta'ala telah melantik beberapa nabi lagi rasul, kemudian mengutuskannya dan melantiknya sebagai pesuruh. Itu dia. Itu bermakna beriman dengan segala rasul. Habis itu. Nak detail rujuk kepada kitab-kitab ilmu tauhid. Kemudian rukun iman yang kelimanya iaitu beriman dengan hari yang kesudahan, hari kiamat. Apa makna, apa maksud beriman dengan hari kiamat ataupun hari kesudahan? Yaumul Ba'ts, Yaumul Qiyamah, hari kebangkitan. Yakni kita mengakui, kita menerima di hati bahawasanya hari kiamat, hari kesudahan ini akan berlaku sungguh, akan ada sungguh. Itu dia. Itu maksud yang dikehendaki dengan makna percaya kepada hari kiamat ataupun hari kesudahan, iaitu kita mengakui di hati kita, kita menerima di hati kita bahawasanya akan ada hari kiamat dan hari kesudahan. Allah Ta'ala jadikan hari kiamat dan hari kesudahan. Sungguh ada benda tu. Itu dia. Habis itu, dan yang keenam, rukun iman yang keenam ialah beriman dengan qadarnya. Dan ini dengan qadar dengan kalau mudah kecek dengan takdirnya. Takdir ni kesimpulan daripada qada dan qadar, dia panggil takdir. Sama ada takdirnya yang baik dan jahat. Apa maksud kita beriman dengan takdir Allah Ta'ala yang baik yang jahat ni? Yakni kita mengakui di hati kita, kita menerima di hati kita segala perkara yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, sama ada yang baik, yang elok ataupun yang tidak elok. Mana takdir yang elok? Seperti taat. Dan yang tidak elok seperti maksiat. Berlaku ia adalah dengan kehendak Allah Ta'ala. Semenjak sedia kala lagi. Itulah hakikatnya. Kita kena akui di hati kita. Kita kena terima di hati kita. Barulah dikatakan kita beriman dengan hari kiamat. Secara zahirnya kita nampak takdir Allah Ta'ala yang buruk ini, kita nampak jahat. Hakikatnya sebenarnya lah apabila kita menilik kepada kesempurnaan, itulah tanda kesempurnaan dia. Zahir sahaja nampak buruk, namun hakikatnya dia tidak buruk sebenarnya. Tetapi dari segi syariat, kalau maksiat, kita kena katakan maksiat lah. Kalau perkara itu membawa kepada dosa, kita kena bahasakan berdosa. Contoh kita kata minum arak, berjudi. Oleh kerana benda ni telah dinaskan dalam Quran, dalam hadis. Memandang kepada syariat, ia adalah perkara yang dilarang, yang ditegah oleh syariat. Namun kita mengakui ia perkara yang dilarang ditegah tu kerana ianya telah disebut dalam Quran ataupun hadis. Kerana syariat menegahnya. Namun bila kita memandang kepada hakikat ianya dijadikan oleh Allah Ta'ala, memandang kepada pengjadinya, yakni Allah Ta'ala yang maha sempurna, walaupun dari segi syariatnya ia buruk, ia huduh, ia tidak baik, kerana maksiat ni hakikatnya memandang dia mari daripada, dia datang daripada, dia dihasilkan, dijadikan daripada yang maha sempurna. Hakikatnya di sebalik
keburukan itu ada kesempurnaan Allah Ta'ala. Macam mana untuk kita mudah nampaknya? Contohnya, takdir kata berlaku maksiat ke atas kita. Maka di manakah kita nak nampak kesempurnaan? Yakni kita bertaubat daripada maksiat. Apabila kita bertaubat daripada maksiat, daripada dosa yang kita lakukan, maka bersih kita. Kita seorang manusia yang bersih daripada segala dosa, diibaratkan sebagai seorang bayi yang baru lahir. Itulah kita nampak kesempurnaan takdir Allah Ta'ala. Walaupun lahirnya kita nampak ia buruk, syariatnya ia buruk. Kita menghukum perkara-perkara maksiat ni tidak baik, tidak elok kerana syariat menyuruh kita menghukum sebegitu. Namun pandangan hati kitanya oleh kerana perkara ini dihasilkan, dijadikan oleh yang maha sempurna oleh Allah Ta'ala, maka dari pandangan hati kita kena akuilah ianya takdir Allah Ta'ala yang maha sempurna. Itu dia, kerana dia berkait dengan akidah tu. Itu dia. Sebab itulah dalam masalah sebegini kita perlu belajar dan perlu memahami. Perlu faham, betul-betul faham. Barulah antara syariat dengan hakikat itu tidak nampak bertentangan. Hari ininya masalahnya kita belajar tidak betul-betul faham. Sebab itulah kita nampak syariat dengan hakikat ni ataupun dengan makrifat ni seolah-olah bertentangan. Contoh saat ni lah, takdir Allah yang buruk pun takdir Allah. Tapi bila kita belajar dalam ilmu tauhid, Allah Ta'ala ni bersifat dengan maha sempurna. Macam mana yang bersifat dengan maha sempurna ni boleh takdirkan perkara buruk? Di situ dia timbul was-was. Syaitan pun mari duduk goda kita, duduk was-was ke hati kita. Dia ada golongan-golongan manusia pun dia akan mewas-waskan hati kita. Mari persoalan sebegitu. Jadi kita kena letak molek lah. Yang dikatakan buruk itu adalah pandangan syariat. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, benda ni, perkara ni tidak baik, perkara ni jahat, dan tetapi wajib dijauhi. Yang kata baik itu kerana kita pandang pada hakikat kejadian yang mana ianya dijadikan perkara itu oleh zat yang maha sempurna. Itu dia, letak molek orang kata. Pelatih kata letak molek, we matching molek. Namun walaupun kita kata kita kena ingat satu perkara lagi, walaupun kita apabila berlaku maksiat kita boleh bertaubat kerana kita nampak kesempurnaan, beringat jangan kita sengaja melakukan maksiat kerana kita tidak tahu bila kita mati. Tak sempat bertaubat lah kalau mati. Naya kita. Jadi ala kulli halnya ikutlah perintah Allah Ta'ala. Dalam syariat kita ikut. Yang dilarang jangan dibuat, yang disuruh sahaja kita buat. InsyaAllah kita akan selamat dunia dan akhirat. Wallahu a'lam wa ilaihil marji'u wal ma'ab.